Salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita yang dihormati Dr. Mohsin dan rakan seperjuangan lain. Baiklah, untuk pembentangan topik penyelesaian masalah kreatif, kumpulan kami telah memilih senarai semak implementasi ataupun implementation checklist bagi isu permasalahan pembelajaran secara atas talian. Saya Nurul Fatin binti Abdul Rashid, GB 03692, ingin memulakan pembentangan. Baiklah, apakah itu implementation checklist? Implementation checklist ini adalah satu senarai semak pelaksanaan. Kaedah ini digunakan untuk mempermudahkan proses pelaksanaan sesuatu penyelesaian masalah secara kreatif. Okey, bagi setiap masalah kita perlulah ada konsep untuk digunakan dalam menyenaraikan apa yang perlu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan implementation checklist ini dilakukan terlebih dahulu ya, untuk bantu kita memastikan langkah-langkah yang bakal kita lakukan tu dapat menyelesaikan masalah yang timbul. Implementation checklist ini diperkenalkan oleh Van Gundy pada tahun 1988. Implementation checklist ni adalah satu konsep menyelesaikan masalah secara kreatif yang menggabungkan 10 aspek, iaitu resources, motivation, resistance, procedure, structure, policies, risk, clash and climate. Dan hal ini akan diperjelaskan dengan lebih lanjut oleh rakan kumpulan saya. Baiklah, kita masuk kepada topik kita, iaitu tentang isu semasa, isu yang berkaitan dengan kita, senarai semak implementasi bagi isu permasalahan pembelajaran atas talian untuk pelajar UKM. Kita tahu kita dah hidup dalam pandemik ni untuk beberapa masa yang lama. Pandemik ini memberi kesan yang amat besar terhadap kehidupan kita dan ini termasuklah dalam hal ehwal akademik. Dan sejak Mac yang lalu, kelas telah dijalankan secara atas talian untuk mengekang penularan virus di samping kita dapat belajar secara online dan masih dapat belajar. Namun begitu, adakah pembelajaran secara atas talian ini boleh digunakan dengan merujuk kepada teknik senarai semak implementasi dalam menyelesaikan masalah pembelajaran? Hal ini akan kita kupas bersama-sama nanti. Oleh itu, saya mempersilakan Nabil Mansur untuk meneruskan pembentangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Pula Muhammad Nabil Mansur. Terima kasih kepada Saudari Fatin kerana menyampaikan berkenaan dengan pengenalan implementasi checklist. Okey. Saya juga ingin berterima kasih kepada Dr. Mohsin selaku pengajar penyelesaian masalah kreatif. Okey, saya di sini ingin menerangkan berkenaan faktor-faktor senarai semak implementasi. Okey, salah satu faktor-faktornya adalah sumber. Sumber ni melibatkan suatu perkara seperti masa, peralatan, wang, informasi dan juga pengetahuan diri sendiri. Seperti yang kita tahu, pada tahun ini kita dilanda wabak COVID-19. Okey, dengan dilandanya wabak COVID-19 ini, ianya memberi kesan kepada sistem pendidikan kita. Seperti yang kita hadapi sekarang, pelajar-pelajar tidak boleh menghadiri kuliah secara keberadaan di dalam kelas. Mereka kebanyakannya belajar secara atas talian di hadapan laptop dan juga di hadapan telefon pintar. Oleh itu, pensyarah-pensyarah dengan idea kreatif mereka menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun alat bantuan mengajar secara online seperti Zoom dan juga Google Meet. Okey, kelas secara maya ini bukan saja menjadikan pelajar dan pensyarah lebih kreatif, namun dapat menjimatkan kos perjalanan ulang alik ke kuliah serta duit makan. Informasi berkaitan kelas pembelajaran secara maya sudah meluas dan memberi pelbagai faedah kepada pelajar dan pengajar. Okey, kita pergi kepada faktor. Salah satu faktor implementasi checklist ni untuk mengeluarkan idea-idea kreatif ialah faktor motivasi. Motivasi adalah satu cara untuk kita kekal konsisten melakukan sesuatu itu secara berterusan. Kunci utama usaha pihak institusi untuk menambah mutu pembelajaran. Motivasi mengekalkan pelajar untuk memberikan yang terbaik kepada pelajar. Mereka mencipta idea-idea kreatif baru supaya ilmu dapat disampaikan secara menyeluruh. Motivasi pelajar harus berterusan dan konsisten untuk terus bersama pengajar dalam kuliah. Maya jika tertinggal atau tidak dapat turut, serta motivasi perlu diteruskan dan cari idea-idea kreatif bagaimana untuk tidak ketinggalan dalam tugas yang diberikan dan topik yang disampaikan di dalam kuliah tersebut. Oleh itu sahaja, itu sahaja daripada saya. Kawan saya akan menerangkan faktor-faktor implementasi checklist
yang seterusnya. Maka dengan itu, stay tune. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia binti Jamal 03672. Jadi setelah kita mengetahui apakah itu implementation checklist yang telah diperkenalkan oleh Bagunde pada tahun 1988 yang mengandungi 10 aspek untuk memudahkan kita semua dalam proses melaksanakan sesuatu penyelesaian masalah secara kreatif. Kita telah pun mengetahui aspek pertama iaitu aspek sumber dan aspek kedua iaitu motivasi yang telah diterangkan oleh kawan saya sebelum ni, Muhammad Nabil. Jadi kita teruskan kepada aspek yang ketiga iaitu aspek halangan, yakni resisten. Jadi apakah pembelajaran secara atas talian ini tidak mempunyai sebarang halangan? Jadi sebagai yang kita ketahui, sebenarnya terdapat pelbagai halangan sewaktu sesi pembelajaran atas talian ini dijalankan. Jadi antara halangan yang sering kali berlaku ketika sesi pembelajaran ini adalah masalah fokus. Sebenarnya terdapat banyak faktor yang menjadi penyumbang kepada masalah fokus. Ketidakfokusan berlaku sewaktu sesi pembelajaran dan pengajaran ini berlaku, terutamanya sewaktu pembelajaran yang dijalankan secara atas talian ini. Jadi antara modus operandi yang boleh kita gunakan untuk mengatasi masalah ketidakfokusan sewaktu pembelajaran atas talian ini dijalankan adalah ergonomik. Ergonomik ni terbagi pada banyak bahagian, tapi antaranya yang dapat membantu untuk kita semua menambahkan fokus waktu pembelajaran ialah dari segi gangguan pencahayaan. Kita boleh kurangkan daripada segi gangguan pencahayaan, bunyi, suasana dan juga persekitaran yang perlu diatasi secara ergonomik. Jadi antara faktor macam faktor kedudukan dan postur badan yang tidak ergonomik sebenarnya yang tidak selesa akan menyebabkan kita semua sebagai pelajar akan cepat hilang fokus, cepat letih, dan perkara ini semua akan menyumbang kepada faktor kita tidak fokus dan tidak fokus dan letih lah sewaktu sesi aktiviti pembelajaran dijalankan. Jadi solusinya pembelajaran secara ergonomik, kedudukan macam kita mengimplementasikan faktor ergonomik seperti pencahayaan yang baik, kedudukan, ketinggian kerusi selari dengan komputer, sejarak yang sesuai dengan skrin dan bersedia dengan suasana yang kondusif sebelum sesi pembelajaran memula adalah modus operandi yang terbaik untuk kita mengatasi masalah fokus sewaktu sesi pembelajaran dan pengajaran dijalankan secara atas talian. Okay, terima kasih. Yang keempat iaitu aspek prosedur. Apa yang anda faham dengan prosedur? Prosedur merupakan satu tata cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu perkara, di mana prosedur digunakan untuk melancarkan apa yang kita sedang buat. Pelbagai cara digunakan untuk melaksanakan pembelajaran seperti menerusi aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet. Sebagai contohnya, kita menggunakan aplikasi Google Meet sepanjang kelas kita hari ini. Semuanya mempunyai prosedur tersendiri yang perlu dikuasai oleh pelajar. Antara proses yang terlibat adalah pelajar perlu bersedia serta menghadiri kuliah pada waktu yang ditetapkan. Pelajar juga perlu menggunakan link yang diberikan untuk sertai kuliah tersebut. Sebagai contoh, kelas kita start pukul 8.30 pagi. Kita patut menggunakan link yang diberikan tu sebelum pukul 8.30 lagi. Di mana apabila kelas kita bermula dari pukul 8.30, pengajar tidak perlu berhenti untuk approve orang yang seterusnya yang masuk selepas pukul 8.30 tu. So proses tu akan menyebabkan pengajar melakukan mengajar kelas ini tanpa sebarang isu di mana dia perlu berhenti approve, dan dia mengajar, dan dia berhenti, dia approve. Tak perlu. Dia macam proses tu boleh berjalan dengan lancar apabila semua pelajar masuk menggunakan link tersebut sebelum pukul 8.30. Selain itu, pelajar atau pengajar mungkin tidak biasa dengan atau cara atau kaedah aplikasi yang digunakan dan di mana perkara itu timbul kekeliruan.
Kita sebelum ini kita tak pernah menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet sebelum wabak ini, di mana e-learning adalah merupakan perkara yang baru untuk kita. So setiap orang perlu mengambil tahu dan arif tentang aplikasi yang kita gunakan ini supaya kita tidak mengalami sebarang masalah sepanjang kita menggunakan aplikasi ini. Walaupun perkara ini sesuatu perkara yang baru, tetapi inisiatif patut diambil oleh semua orang untuk belajar benda ini. Pelajar perlu merancang dengan baik dan mempersiapkan diri dengan prosedur yang perlu untuk mengatasi sebarang masalah yang boleh timbul. Sebagai contohnya, link corrupted ataupun link yang diberikan tu tidak boleh, pelajar tak boleh masuk disebabkan lupa ID, email dan sebagainya. Setiap pelajar perlu mengambil inisiatif atau langkah yang lain supaya untuk mengelakkan perkara-perkara ini berlaku terlebih awal. Daripada kita lepas mula kelas baru kita tak boleh nak join link corrupted dan sebagainya. Prosedur sebelum kelas itu adalah sangat penting untuk kita mengatasi masalah-masalah yang akan timbul dan kita boleh melancarkan proses sepanjang pengajaran itu dilakukan supaya pengajaran yang diberikan oleh pensyarah dan pembelajaran yang kita dapat itu bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Farahki, JB 03677. Dalam program kami saya akan membentangkan berkenaan implementation checklist dari sudut halangan dari sudut struktur dan juga dari sudut polisi. Halangan dari sudut struktur bermaksud satu sekatan atau gangguan dari sudut penstrukturan dalam melaksanakan sesuatu penyelaras. Dalam isu e-pembelajaran, halangan dari sudut struktur ini ialah tergantung pada gangguan pertanian internet, dan macam mana capaian teknologi lah untuk sesuatu dan juga tenaga elektrik. Okey, kita boleh tengok sebagai contoh dari segi halangan implementation dari sudut struktur ialah seperti kes Venona yang mana pelajar UMS yang terpaksa merantau sampai ke atas bukit, atas pokok hanya kerana ingin mendapatkan capaian internet untuk kelas online dan juga pemeriksaannya. Dari segi implementation checklist kedua adalah polisi. Di Malaysia ni, online learning bukanlah sesuatu yang asing lagi, lebih-lebih lagi di saat pandemik yang melanda. Dasar pembelajaran negara 2.0 ataupun Depan 2.0 adalah telah digubal dan dilaksanakan pada sejak tahun 2018 lagi. Dalam domain kedua iaitu governance, polisi dan juga plan tindakan bagi depan terbahagi kepada 3. Dan pada tahun 2020, Depan 2.0 telah memasuki fasa yang kedua. Di mana tahun ini kita lihat pembelajaran IPT semakin dikemas dunia mengikut tuntutan semasa penekanan kepada pelan tindakan yang semakin menyeluruh. UKM pada misalnya kita sebagai contoh telah melaksanakan naik taraf platform pembelajaran atas taliannya dengan menggunakan platform ini sepenuhnya. Jadi lebih lagi pada zaman COVID sekarang ni lah. Di sini sebagai UKM telah menggunakan UKM Folio dan Microsoft Team. UKM adalah salah satu yang penting dalam pengaplikasian polisi Depan 2.0. Malaysia amatlah menyokong e-pembelajaran secara sepenuhnya dan ketika waktu pandemik ini, pengimplementasian dan e-pembelajaran sememangnya dilihat penting dan berjaya. Yang keempat iaitu aspek prosedur. Apa yang anda faham dengan prosedur? Prosedur merupakan satu tata cara yang digunakan untuk melakukan sesuatu perkara di mana prosedur digunakan untuk melancarkan apa yang kita sedang buat. Pelbagai cara digunakan untuk melaksanakan e-pembelajaran seperti menerusi aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet. Sebagai contohnya, kita menggunakan aplikasi Google Meet sepanjang kelas kita hari ini. Semuanya mempunyai prosedur tersendiri. Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhammad Hidayat bin Muhammad Akhir, GB 03660. Okey, kita dah tengok tadi apa yang kawan-kawan saya bentangkan. Okey, senarai implementation. Yang pertama, resources, lepas tu motivation, resistance, procedures, structures, policy, dan giliran saya adalah risk. Jom kita lihat. Okey. Penilaian risiko ni dalam penilaian siap masalah dia perlu ada. Sebab apa? Sebab untuk mengenal pasti apa yang berlaku jika perubahan dilakukan dalam sesebuah organisasi. Lebih-lebih lagi kalau organisasi memperkenalkan sesuatu yang baru dan luar daripada kebiasaan. Okey.
kita kena fikir, okey, apakah impak yang mungkin berlaku. Okey, impak ni semestinya impak yang negatif lah kalau kita kena fikir. Okey, impak yang negatif ni apa yang berlaku kalau kita memperkenalkan satu yang baru, contohnya UKM Folio. Okey, UKM Folio diperkenalkan oleh UKM. So, pihak UKM perlu mengenal pasti risiko bila dia memperkenalkan satu sistem baru. Okey, apa yang pelajar perlu ada? Pelajar perlu beli internet, pelajar perlu beli gadget, lecturer perlu belajar macam mana nak menggunakan UKM Folio, perlu buat kelas-kelas untuk memantapkan lagi untuk menggunakan UKM Folio. Okey, so dia kena fikir apakah risiko-risiko yang perlu diambil. Adakah pelajar dan pengajar ni bersetuju dengan apa yang diperkenalkan? Okey, so pihak UKM perlu membuat situasi ni win-win situation. Okey, win-win situation ni bermaksud kalau ada permasalahan, so UKM akan memperbaiki apa kelemahan yang berlaku. Okey, so maksudnya pihak organisasi ini perlu menitik beratkan pandangan dan maklum balas, okey, mengenai sistem yang diperkenalkan supaya keadaan harmoni itu akan berlaku. So kena fikir risiko-risiko yang terjadi jika memperkenalkan sistem yang baru. Okey, jika risiko dapat diatasi, maksudnya keadaan harmoni itu dapat diwujudkan, semua masalah akan selesai. Okey, itu saja untuk risk. Alright, kita continue dengan next speaker. Bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Ashraf bin Rozmi ingin membentangkan berkenaan tajuk power dalam tugasan implementasi checklist. Online learning mempunyai kekuatannya tersendiri. Pembelajaran kendiri secara jarak jauh dan cross-border education didapati lebih relevan, fleksibel dan memberi kebebasan kepada pelajar untuk memulakan pembelajaran berdasarkan keperluan peribadi. Prinsip teori pembelajaran dewasa yang menjadi kekuatan e-learning, peranan tutor hanya membantu pelajar untuk berdikari dan mempunyai arahan kendiri supaya bertanggungjawab terhadap pengalaman pembelajaran mereka sendiri. Dari aspek sosio-emosi pula, e-learning terutamanya secara asinkroni sangat berfaedah kepada golongan pendiam atau pemalu. Mereka akan merasa lebih yakin melontarkan idea dan pandangan sentiasa turut serta secara aktif dalam forum perbincangan maya. Bagi golongan pekerja, ICT membolehkan mereka lebih cepat menjadi K-pekerja, K-workers di tempat kerja berteknologi. E-learning menjadi penghubung antara kerja dan pembelajaran. Kini bilik rajah boleh datang ke persekitaran tempat kerja secara latihan online atau melalui pengurusan maklumat tanpa mengira masa dan tempat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Nama saya Muhammad Syahril bin Mak Daud. Nombor metrik GB 03645. Okey, izinkan saya meneruskan perbentangan yang dilakukan oleh ahli kumpulan kami. So saya akan meneruskan tajuk proses seterusnya adalah proses clash and climate. So di sini saya akan terangkan apa peringkat clash, apa peringkat climate. Okey, untuk pada peringkat clash, wujud juga masalah interpersonal yang cuba melawan arus serta tidak berminat untuk turut sama dalam menjayakan proses e-learning ini. So, sikap pelajar sendiri yang tidak berminat belajar memburukkan lagi keadaan disebabkan ketiadaan pengajar di depan mata. So, di sini kita boleh nampak apabila tiada guru di depan, so pelajar lebih hilang fokus. Dia akan buat benda lain berbanding untuk belajar di hadapan komputer. Okey, ada juga pelajar yang memalsukan kehadiran dan membuat aktiviti lain semasa online kelas dijalankan. Di sini maksudnya pelajar tersebut tidak fokus kepada pembelajaran yang diajar oleh guru semasa di atas talian. Okey, contoh terbaru di media sosial, seorang guru berada di hadapan komputer menunggu para pelajarnya menyertai kelas online. Malangnya, semua murid yang dinanti tidak kunjung tiba di sikap pelajar dan pengajar yang tidak berminat juga memainkan peranan
dalam proses mempelajari benda baru. Seterusnya saya akan terangkan berkenaan climate. Okey, e-learning hanya dapat direalisasikan dengan kerjasama oleh kesemua ahli. Okey, isu yang sering wujud lantas menghalang keberkesanan. Ada ahli kumpulan yang tidak memberi kerjasama seperti jarang menyertai kelas online, tidak fokus, melakukan perkara lain seperti melayari media sosial ataupun online gaming. Okey, ada juga pelajar atau pengajar yang sengaja pulang ke kampung walhal telah mengetahui talian internet mereka di kampung tidak sebaik di bandar. Okey, kat sini yang menjadi poin titik permulaan mana kelas online tidak dapat dijalankan apabila sistem talian internet tidak berfungsi dengan baik. Maksud di sini line yang talian yang digunakan agak perlahan. Jadi dia seterusnya confirm dia akan membantutkan proses pembelajaran asas talian. Okey, wujud juga ahli yang tidak bertanggungjawab terhadap tugasan, membantutkan lagi usaha dan motivasi ahli lain. Okey, samping itu ada juga yang pelajar yang kedekut ilmu. Maksud di sini mereka tidak suka berkongsi dan kemahiran mereka dalam setengah aspek. Okey, contohnya ada pelajar yang memahami aplikasi tersebut. So apabila salah seorang tidak dapat menguasai aplikasi yang baru dan ada dalam sistem pembelajaran yang secara online, so of course 100% misi untuk mencapai pembelajaran talian tidak akan berlaku. So hal ini akan mempengaruhi climate e-learning yang sepatutnya mudah dan efisien. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya. Saya akan teruskan, seterusnya saya akan disambung oleh rakan saya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Baiklah, setelah apa yang telah diterangkan oleh ahli kumpulan tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa implementation checklist ni adalah satu kaedah dalam proses penyelesaian masalah kreatif yang menyeluruh dan merangkumi spektrum penilaian yang pelbagai. Dan kaedah ini amatlah penting ya untuk kita senaraikan aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan dalam usaha untuk merealisasikan sesuatu pelaksanaan. Dan implementation checklist ni sepatutnya diguna pakai oleh pelbagai pihak, sama ada individu maupun organisasi, bagi mendapatkan hasil penyelesaian masalah yang terbaik dan efisien. Dan dalam isu e-learning di UKM, senarai semak implementasi ni banyak berjaya dalam penambahbaikan pengalaman dan proses e-learning dari semasa ke semasa. Dan oleh itu, di sini kami ingin memohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan kekurangan. Kami akhirkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.